A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi abwabil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana umurad dinil qayyim wanshur alaina min khazainil fadli waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat bersama saudara-saudara dan saudari-saudari, yang mana kita bersama dengan majlis live kita, iaitu dengan majlis kita Dar Al-Ansar. Pada perjumpaan kita di kali ini, kita ada nak bagi maklumat kepada saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat tentang tahrimut tabanni. Tahrimut tabanni. Jadi tahrimut tabanni kebanyakan di dalam masyarakat kita ni masih ada lagi. Masih ramai lagi lah mereka mengadakan tabanni, menjadikan diri itu tabanni. Maka perkara ni salah lah dalam kira agama tu salah. Bahkan yang kita nak royak di sini kata haram dalam agama kita. Tabanni ni haram dalam agama kita. Tahrimut tabanni, mengharamkan tabanni. Jadi apa dia tabanni? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setengah-setengah mereka sudah maklum dah, setengah-setengah mereka masih lagi tak pernah dengar, setengah-setengah daripada mereka, setengah-setengah mereka tak faham lagi. Maka yang kita nak bagi maklumat di sini bahawa tabanni ni sangat-sangatlah salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gapo tu tabanni? Tabanni ni dengan maknanya kita bangsakan diri kita kepada bapak kita, sedangkan kepada seorang bapak, sedangkan bapak itu bukan bapak kita. Tu orang panggil tabanni. Tabanni ni kita bangsa diri kita kepada anak kita. Apa orang panggil anak saat itu nak bangsa kepada pak, nak bangsa anak ke saat itu anak kita, tak boleh sama sekali. Maknanya kita nak bubuh ben kepada kita, kita nak bubuh benti kepada kita, tak boleh dalam agama kita. Sekiranya bukan anak kita. Kecek mudah-mudah kecek kapung-kapung kita, dengan maknanya anak pera, anak akak. Anak akak kita pergi pera anak orang. Kita ambil anak orang mari pera, kita tak ben kepada kita. Kalau anak perempuan kita benti kepada kita, kalau anak lelaki kita ben kepada kita. Maka tu ia panggil tabanni. Kita menjadikan anak kita, kita bubuh ben kepada dia, kita bubuh benti kepada dia, kita bangsa kepada kita. Ataupun kita hak itu bangsa diri kita kepada bapak, sedangkan bapak tu bukan bapak kita. Bukan bapak kita, kita bangsa diri kita kepada bapak-bapak tu, sedangkan bapak tu bukan bapak kita. Maka hak tu salah dalam agama kita, dihukumkan haram. Sebab itulah tajuk kita ni tahrimut tabanni. Tahrimut tabanni maknanya mengharamkan kita bubuh ben ataupun kita bubuh benti. Kalau anak tina binti, nah macam kita kata Maria binti
Abdullah. Itu dia. Ataupun Khalid bin Ismail. Tu nak ayat kata kita bin kepada orang bukan bapak. Bukan bapak dia, maka tak boleh lah. Tu dia. Kita bangsa anak kosak ni tu kepada kita bangsa anak lelaki ke anak perempuan kepada kita ni tu tak boleh sama sekali. Kita bubuh bin ataupun bubuh binti tak boleh. Hak tu ia panggil tahrimut tabanni. Haram kita bin. Maka apa boleh haram di situ? Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita dapat maklumat, kita dapat mengetahui bersama. Jadi nak royak kata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan ni. Perbuatan ni apa boleh kata haram. Jadi haram perbuatan ni oleh kerananya orang panggil nak jaga nasab. Nak jaga nasab manusia. Sebab orang panggil apabila isbat nasab maka isbatlah pesaka. Bila isbat nasab maka isbatlah pesaka. Itu dia. Bila nasab saat itu bangsa kepada dia, maknanya kalulah ayah dia saat itu meninggal dunia, jadi dia lah boleh makan pesaka. Sedangkan dia tak ada kena-kena kali. Dia sekadar kata anak pera je. Dia sekadar kata anak akak je. Tiba-tiba dia boleh makan pesaka. Sebab apa tu? Sebab daripada tabanni itulah. Sebab daripada guna bin ataupun binti. Sebab itulah kita nak pera satu-satu orang. Kita nak pera anak orang saat itu. Bukan daripada anak kita sendiri. Kita jangan bangsa kepada kita sama sekali. Di segi kerajaan kita nak buat, nak wisah dengan undang-undang. Tu tak ada gapo orang panggil. Tu secara kita buat undang-undang nak wisah. Nak jadi kata hak tu anak ni sudah jadi sah dalam kerajaan dengan kita. Tetapi agama tidak boleh kita nak bin kepada kita. Kita nak binti kepada kita. Itu tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab duk cerita ni lah nak rakyat kata sebab ia nak jaga nasab. Bila jaga nasab boleh jaga pesaka. Tu boleh jaga pesaka. Kalau orang wanita, kalau orang perempuan, kalau anak perempuan ni kita boleh jaganya nasab kita, boleh jaga pesaka kita, dan boleh jaga satu lagi masalahnya aurat. Itu dia, jaga aurat. Sebab budak ni tak ada kena-kena dengan kita. Kita ambil pera dia kecil-kecil lagi, kita ambil pera dia kanak-kanak lagi. Ambil pera dia kanak-kanak lagi, dia budak lagi, dia halus lagi. Kita pera merah-merah misalnya. Ambil daripada mana? Ambil daripada hospital ke, ambil daripada orang bagi ke, ataupun temung di dalam lokal ke, temung di dalam parit ke, temung di dalam sapah ke, kita buat kelik. Bila kita buat kelik sana itu, kita nak buat anak kita. Kita nak buat anak kita, nak wisah dengan kerajaan, nak wisah dengan undang-undang. Hak tu kita pergi jalan dalam perkara sakut dengan kerajaan, pergi jalan dalam tempat dia tu. Tetapi dalam agama kita tak boleh sama sekali kita nak bangsa dia kepada kita. Kita nak bin dia, nak binti dia kepada kita, tak boleh sama sekali. Sebab hak ni dihukumkan haramut tabanni. Haramut tabanni maknanya haralah kita bubuh bin, haralah kita bubuh binti kepada anak akak kita, anak pera kita tu. Tu yang nak jaga. Jadi kalau perempuan, agama dia jaga ni sebab rakak dia tu jauh. Kira dia tu jauh. Orang perempuan boleh jaga aurat. Kerana kalulah kita bangsa dia hak ni tu kepada kita bubuh binti kepada kita. Satu hari dia besar mari, dia berasa kata kita ni ayah dia. Kita ni bapak dia. Tu. Bila dia berasa kata bapak dia tak jaga aurat. Dia duk buka hijab, duk buka rambut, kita duk boleh tengok sedekah dia tu sudah sapa umur dah, sudah dewasa dah, dia tu besar dah budak tu. Bila dia sudah balighah ni, bila dia sudah cukup umur, sudah sapa umur dah, jadi kita dengan dia tu tak boleh kita tengok aurat. Jadi haram dah kita. Haram dah kita duk tengok aurat dia saat ni tu, kita haram. Dia tak ada berasa apa, dia berasa kata kita tu ayah dia. Tu sebab nak royak kata dalam agama kita ni dia haramkan tabanni. Anak akak kita tu. Anak akak kita tu, jadi kita
Nak bangsa kepada kita tak boleh sama sekali. Nah, tak boleh sama sekali sebab nak jaga tu. Terus lagi naik setangga lagi, anak kita ni tu kalau kita bangsa kepada kita, bila dia nak menikah sikit lagi, siapa wali? Siapa wali? Sedekah kita ni bukan ayah dia, kita bukan bapak dia. Tu dia. Jadi wali sebenarnya kalau dia tu orang kafir, dia tu daripada anak orang kafir, maknanya ayah dia tak masuk Islam lagi, ibu dia tak tahu mana lagi. Nah, dia saat itu masih lagi orang panggil tidak ada hubungan dengan ayah ibu dia. Kita duduk bawah jaga kita. Jadi kita nak menikah dia tak boleh. Sebab kita bukan wali dia. Sebab dia hak ni tu orang panggil orang tidak ada wali. Orang tidak ada wali saat itu, maka wali raja lah yang menikah dia. Sebab tu kaedah hak tu baik kata, nak kita boleh tahu kata ulama pakai as-sultan waliyyu man la waliyalah tu. Tu nak tahu kata bila tidak ada wali, maka wali raja lah boleh jadi wali bagi dia. Jadi di sini nak jaga, nak jaga nasab manusia saat itu, nak rakyat kata besarnya nasab manusia, keturunan manusia saat itu, kita nak bangsa mudah-mudah tak boleh sama sekali. Kita nak bin kepada dia tu, nak bin kepada dia ni tak boleh sama sekali. Nak bubuh binti, nak bubuh bin tak boleh sama sekali. Sebab itulah di sini kata haramut tabani, tahrimut tabani. Setengah-setengah kebanyakan tok guru tu boleh kata tiap-tiap orang lah. Cuma setengah daripada kita orang awal, kita orang kampung kadang-kadang benda ni kita tak biasa menututi, kita tak biasa ambil tahu, lalu itulah kita jadi tak tahu hukum dia. Bila kita tak tahu hukum dia, maka benda ni jadi terlebat dengan kita. Benda ni jadi setengah-setengah daripada ibu bapa kita duk pakai, duk guna. Bangsa anak kepada diri sendiri, bangsa anak kepada kepada dia tu, kepada dia ni. Tu kita nak jaga, kita nak tahu kata benda ni haram di dalam agama kita. Lepas tu perkara ni bukan sekadar kata berlaku dalam kalangan kita saja dak, bukan berlaku sekadar dalam rumah tangga, dalam masyarakat kita saja dak, bahkan berlakunya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita duk cerita di sini, nak rakyat kata ayat sudah jelas bagi tahu kepada kita. Ayat sudah jelas, sudah bagi tahu kepada kita. Itu dia. Jadi sebab tu kita sudah cerita dah, kata harai tabani ni, harai kita guna bin, harai kita guna binti kepada bapa yang bukan bapa, bukan daripada bapa budak tu. Tak boleh sama sekali. Nak bubuh binti pun tak boleh, nak bubuh bin pun tak boleh. Sebab apa? Sebab 2, 3, 4 perkara yang kita duk cerita. Yang pertama, masalahnya nasab. Yang kedua, masalahnya pesaka. Yang ketiga, masalahnya aurat. Yang keempat, masalahnya wali. Tu orang panggil benda ya tarattab alaihi, benda hak sakut dengan dia. Bila dia pergi guna bin, maka dia jadi nasab. Jadi nasab dia. Bila jadi nasab dia, maka dia boleh makan saka. Jadi orang lain tak tahu cerita. Macam kita kata orang ni bukan daripada kampung kita asal. Dia ambil anak orang pera. Dia ambil anak orang pera. Lepas tu anak ni anak akak dia. Mari duduk di kampung kita. Beli rumah ke, sewa rumah ke, buat rumah ke. Dia duduk. Kita tengok, demo ni mari duduk di kampung tempat kita. Bawa anak 2 orang. Bawa anak seorang misalnya, anak nama tu, anak pun duk panggil bah misalnya. Anak duk panggil ayah misalnya. Pas kita pun duk panggil adik, duk panggil kok budak tu. Lepas tu kita bin kepada kita, kita binti kepada kita. Bila kita binti kepada kita, kita bin kepada kita, orang tempat teh duk dengar tu, dia pergi kata demo ni anak dia. Bila mati, siapa lagi makan pesaka? Anak dia. Sedekah tak ada kena mengena sikit habuk. 2 tu. Jadi orang panggil apabila kita mari mari guna nasab, kita mari guna
taban ni kita mari guna ben, mari guna mari guna apa benti sana itu, menyebabkan rusak nasab dia. Jadi orang panggil jadi terheret dengan pesaka. Pesaka. Lepas tu kalau budak ni kita kata budak perempuan, nah dengan ayah dia saat itu, ayah dia jatuh sakit misalnya, ayah dia ni tak ada dah anak yang lain, anak ni lah, anak dia duk pera, tapi orang ramai tak tahu, kadang-kadang tahu. Lepas tu anak dia sendiri kadang-kadang dia tak cerita, kata mung ni aku ambil pera ni, ayah ambil pera ni, abah ambil pera ni. Kadang-kadang dia tak royak tahu. Bila dia tak royak tahu, budak ni dia berasa kata ayah dia sungguh ti, berasa kata bapak dia sungguh ti. Bila duduk di latar, bila duduk di tikar, kadang-kadang kena bawa pergi ke klinik ketika jatuh sakit, kadang-kadang bawa pergi ke hospital ketika sakit, ketika uzur, tua mari saat itu, nah duduk dalam ke uzur saat itu, maka anak dia ni lah juru nak khidmat, juru nak cara dia, nak jaga kesakitan dia, nak sipir masalahnya, kesucian dia saat itu, nak tukar kain, nak tukar pakaian, nak tukar pampers, maka kena buka aurat. Bila buka aurat saat itu, nah ayah dia tu dia sudah tahu dah kata budak ni anak akak dia. Kadang-kadang budak tu dia tahu, kadang-kadang dia tak tahu, kadang-kadang dia tahu kata ni pak pera, tapi dia tak tahu hukum dia. Maka hukum ni yang kita duk cerita di sini kata tak boleh sama sekali. Nak tengok aurat di sini tak boleh sama sekali. Jadi apabila buka mari aurat, boleh tengok segala-gala tu, nak rakyat kata duk menyuci, duk basuh tubuh, duk tukar pampers dan sebagainya, maka tu orang panggil aurat. Kalau tak macam tu pun anak kita saat itu dah sampai umur dah duk basuh di telaga, kita kata duk basuh dalam jamban, dalam apa, dalam tandas, dalam apa tu, nah duk tempat bilik air gapo, duk basuh duk gapo, maka dia tak pakai hijab, dia ke saat itu tak ada tutup aurat. Jadi kita duk tengok tu haram. Sebab itulah duk bagi tahu kepada bapak-bapak kita, kaum muslimin muslimat, ibu-ibu kita yang duk dengar ni, kita boleh tahu kata taban ni haram ni. Nah, taban ni haram. Anak akak kita nak buat mudah-mudah, nah kita tak ada kira aurat dia saat itu, tak boleh sama sekali. Nah, kita kena jagalah. Jadi 2, 3, 4 perkara yang kita duk cerita ni. Dengan sebab kita guna taban ni, dengan sebab kita guna ben, nah kepada orang bukan bapak kita. Nah, kita guna ben, guna benti kepada, nah kita bangsa kepada kita, kepada anak-anak yang bukan anak kita. Budak ni bukan anak kita. Nah, budak ni bukan kena mengena dengan kita, maka kita ben kepada kita tak boleh sama sekali. 2, 3, 4 perkara ni lah. Nak menikah sikit lagi pun cari wali. Siapa wali? Sebab orang panggil rukun nikah ada 5. Yang pertama perempuan, yang kedua lelaki, yang ketiga wali, yang keempat 2 saksi, yang 5 ijab dan kubul. Maka wali, betul wali tu siapa wali? Sebab itulah kalau kita ben kepada seorang, maka dia tu sebagai wali. Tu dia. Sebab itulah di sini nak ayat kata bagi orang perempuan yang tidak ada wali saat itu, dia kembali kepada wali raja. Seolah-olah dia tu tidak ada wali. Bila tidak ada wali, nah dia pakailah kaedah yang kita duk gunanya, as-sultan waliyyu man la waliyalah, iaitu sultan jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali. Maka di sini, nah bapak-bapak kaum muslimin muslimat dan ibu-ibu yang kita duk mengikuti majlis live kita pada muhadarah kita di kali ini, supaya kita saat itu tak sia-sia di dalam ikuti kita. Yang kita nak bagi di sini kata masalah ni bukan berlaku masa kita saja dak, bahkan berlaku masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berlaku masa tu lagi. Yang mana asar riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia katanya Anas kata di sini, dia kata adanya masbiyan minasyam saat itu, minasyam sabathu khailun min tihamah. Nak rakyat kata masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyaklah penega-penega yang yang datang daripada Hijazi, datang daripada Mekah nak menuju kepada Syam. Buat perniagaan di Basra, buat perniagaan di ibu kota.
di sana tu. Jadi duk di kawasan Mekah pergi ke sana kebanyakannya Arab Quraisy. Nah, Arab Quraisy ni buat perniagaan duk di Mekah pergi kepada Yaman, kadang-kadang duk di Mekah pergi kepada Syam. Maka ia mengikut masa, mengikut musim. Ada musim saif dan ada musim syitak. Ketika syitak dia pergi kepada Yaman, ketika saif dia pergi kepada Syam. Maknanya negeri Syam pergi musim panas, negeri Yaman pergi musim sejuk. Jadi dia buat menega gitulah. Maka satu ketika penega saat itu pergi kepada Syam. Bila pergi kepada Syam, dia tengok kanak-kanak yang comel ni. Tengok kanak-kanak macam yang berlaku ni, iaitu seorang kanak lelaki saat itu, seorang pemuda, seorang penega saat itu, dia sama ambil budak tu. Sama ambil budak tu di tengah jalan, muat kuda dia. Muat kuda dia. Dia ni daripada kabilah. Daripada suku Tihamah, daripada kabilah Tihamah. Ambil budak tu, bawa kelik ke Mekah ni, bawa kelik ke kawasan Hijazi ni, ambil daripada Syam. Supaya sekarang kita tengok budak-budak, kereta ambil budak tu lah, berlaku di tempat kita pun ada juga macam kereta ambil budak. Masa dulu kita duk mengaji kat sekolah, ibu kita pesan lah, jangan duk jalan seorang-seorang nak pergi sekolah tu, gilah ramai-ramai, gilah berkawan, kerana takut kereta ambil budak. Nak rakyat kata buku ambil budak ni bukan baru, kamanut ni bukan baru. Masa Rasulullah pun ada dah. Jadi masa tu ada penega daripada Tihamah ni, daripada Hijazi ni, pergi buat perniagaan di Syam, maka ia ambil budak di Syam ni. Ambil seorang budak, bawa kelik mari ke Mekah ni. Bawa kelik mari ke Mekah ni, dia nak jual budak tu. Bahasa menega budak. Mana kalau dia jual saat itu, dalam sejarah yang kita baca ni, dia kata kan, dia kata fa'abta'ahu Hakim bin Hazzam. Jadi membeli akannya akal budak saat itu oleh Hakim bin Hazzam bin Khuwailid. Tu Hazzam bin Khuwailid dengan Khadijah bin Khuwailid tu dia adik kakak. Khadijah binti Khuwailid ni iaitu Sayyidah Khadijah, kena kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah. Lepas tu Hazzam ni adik kakak dengan dia. Anak Hazzam tu nama Hakim. Hakim tu pergi beli. Hakim tu beli. Nampak orang dia jual budak, dia beli. Beli ambil. Bila dia beli ambil saning, dia kelik. Kelik mari, buat kelik mari. Moga dia tahulah saya dia kelik mari hak itu, dia tahu kata mak saudara dia hak itu Sayyidah Khadijah ni orang tok sedaga besar, orang tokai besar ni, buka kedai besar hak itu, perniagaan dia besar-besaran hak itu, barang masuk, barang tubik. Khodam barang hak itu, hak mari daripada negara luar pun ada, hak buat tubik hantar pergi ke negara luar pun ada. Jadi nak royak kata kaluk sangat. Nak royak kata barang tu banyak, jadi sangat-sangatlah perlu kepada penolong. Lalu itulah dia heboh kepada mak saudara dia. Tu fa wahabahu li'ammatihi Khadijah. Tu dia fa wahabahu. Jadi telah mengheboh ia Hakim saat itu akan seorang budak dia beli ambil saat itu li'ammatihi bagi mak saudara dia. Siapa mak saudara dia? Khadijah, iaitu Sayyidah Khadijah. Tu dia beli ambil daripada seorang Hakim tu beli. Hakim tu anak saudara Sayyidah Khadijah. Moga ia anak Hazzam. Hazzam tu adik kakak dengan Khadijah binti Khuwailid. Heboh kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lepas tu Sayyidah Khadijah dia tengok budak ni besar dah. Budak lelaki besar dah. Boleh kecek, boleh suruh, boleh gapo, payah kita nak bawa budak ni budak besar dah. Maka Sayyidah Khadijah tu dia heboh pula kepada abang dia, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah heboh kepada Nabi.
Kerana jatuh ni, kerana lelaki ni susah kita nak duk nak duk pergi mari, nak duk gelomok dengan dia ni susah sangat. Lalu itulah kita hebah kepada dia, hebah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wahabathu Khadijatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi hebah, dia pergi beri kepada Nabi. Seorang lelaki hak anak saudara dia hebah ke dia. Dia pergi hebah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tanyalah budak ni, adik nama apa ni? Dia jawab kata dia nama Zaid. Dia nama Zaid. Nabi pun fa'ataqahu. Nabi pun memerdekakan budak ni. Merdekakan Zaid ni. Nabi merdekakan dia. Wa tabannahu, dan Nabi pun bubuh bin lah budak ni. Bubuh bin lah. Tengok budak ni comel molek, tengok budak ni berjuruh molek, boleh buat suruh, boleh buat kerja, lalu itulah dia bin kepada dia. Tu dia. Fa aqama indahu, maka budak ni pun duduk serta dengan Nabi, bermukim dengan Nabi lah, duduk dengan Nabi, duduk dengan keluarga ni. Boleh duk tolong, boleh duk akak barang, boleh duk kerja di dalam kedai. Jadi budak ni pandai, budak ni cerdik. Lalu itulah nak royak kata keluarga dia di Syam tu. Keluarga dia di Syam tu riuh dah. Duk cari anak dia, mana ni Zaid ni, kok mana ni, tanya rumah kawan tak jumpa, pergi cari rumah waris-waris adik-beradik tak jumpa. Zaid mana ni adik-beradik ni, keluarga dia. Hak nun duk teriak dah, hak nun duk ingat lah, duk sebut, duk gapo. Tanya orang. Moga penega hak datang daripada Hijazi ni ramai tanya demo tu, tanya demo ni. Hak datang Madinah pun ada, hak datang daripada bumi Mekah pun ada, tanya budak hilang, budak raib ni di kawasan ni, budak ni hilang dalam kawasan ni. Lepas tu ada pernah tengok tak sifat bergiye-bergiye hak ni tu di kampung-kampung demo, di kampung apa, di negara-negara tempat demo duk nu ada tak budak ni. Tanya pergi mari hak ni tu dalam ramai-ramai nyada hak royak. Ada kami di rumah kami hak tok selega besar kita. Sayyidah Khadijah hak berniaga saat ni tu, dia tak ada budak tu dulu. Tiba-tiba 2-3 hari ni tengok ada. Tengok ada duk kerja dengan dia. Lepas tu rupa Syam lah, bukan rupa orang Hijazi lah. Jadi nak royak kata ada berlaku. Bila sebut gitu, jadi ayah dia pun buat kecep sorak dengan keluarga gapo. Nak pergi buat ziarahi lah, nak pergi tebuh kelai. Duk di Mekah di mana tu, dia pun tanya satu persatu. Duk bersama dengan keluarga siapa, duk di mana, duk tu mana gapo. Tanya pergi, lalu itulah ia nak mari ambil, nak mari nak tebuh. Mari nak beli kelai, nak tebuh kelai anak dia. Sebab ramai-ramai ni duk ingat kepada dia, sayang kepada dia. Lalu itulah ayah dia dengan pak saudara saat itu datang. Pergi ke Mekah. Pergi cari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pergi cari keluarga Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Thumma jaa ammuhu wa abuhu, kemudian datang oleh pak saudaranya dan bapaknya. Bapak bagi seorang lelaki tu, iaitu Zaid tu. Yarghabani fi fidaihi. Jadi dua-dua tu hak ni tu dia nak tebuh kelai. Nak tebuh kelai lah. Kerana ni anak dia. Dia pergi tengok tu, ya sungguh ti. Jela sungguh. Jadi kejut tengok. Tengok ada sungguh jela sungguh. Orang dah cari banyak hari dah. Peluk lah kalau kita kat dia. Teriak lah. Boleh tengok bapak, boleh tengok pak saudara ke apa. Lepas tu, dia pun royaklah kepada Rasulullah, royaklah kepada Nabi Allah, royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni anak dia ni hilang 2, 3, 4 hari dah, hilang minggu-minggu dah ni anak dia ni. Jadi dia nak mari tebuh kelai lah, sebab ni anak dia ni, Zaid ni anak dia. Lepas tu dia nak tebuh, berapa harga nak tebuh kelai, maha murah, maha tara mana pun nak buat kelai lah. Nak tebuh kelai. Lalu itulah Nabi kata kan, Nabi jawab kepada dia, jadi masa ning belum daripada bangkit Rasul lagi. Masa Nabi duk jadi Nabi lagi,
belum daripada bangkit Rasul. Jadi Nabi saat itu duduk dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, bapak dia dan pak saudara dia mari saat itu nak tebuh kelik. Nabi kata gini, Nabi kata khayyarahu fa in ikhtarakuma fa huwa lakuma duna fida. Jadi Nabi kata gini, mu metok wi budak tu pilih. Nah, metok wi budak tu pilih, maknanya mu wi dia pilih, wi budak ni pilih. Jadi kalau budak ni pilih kamu kedua-dua, mu tak payah tebuh, mu pakai ambil buat kelik selalu, tak ada kena tebuh, tak ada kena bayar apa-apa. Kami tak ada nak duit, kami tak ada nak pitih. Jadi kalulah budak ni nak kepada bapak dia, nak kepada pak saudara dia, ambil buat balik, tak ada kena tebuh ke apa. Kami tak ada berhajat pada duit pitih pada, bawa kelik selalu. Itu dia. Tetapi kalau dia nak duduk dengan hamba, kalau dia nak duduk dengan hamba, jadi bapak dia kena izin lah. Tanya dia, khayyarahu, dia pilih, dia nak bapak dia ke dia nak hamba. Kalau dia nak hamba, kena maaf beri kepada hamba ni. Jadi anak dia pun bila ayah dia suruh pilihlah di antara ayah dengan Tok Sedega ni, Tok Mulu ni. Royak kepada anak dia Zaid, pilihlah. Jadi Zaid itu minta maaf lah kepada ayah dia. Dia kata tak ada pelik gapo lah, kita ni hubungi kita sudah tetap. Anak dengan bapak ni tak putus dah, dia kata. Tapi dia nak minta kepada ayah ni, dia nak duduk bersama dengan Tok Mulu dia ni. Sebab dia tengok sifat perangai molek, tikah laku. Tok Mulu dia ni molek, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, sifat dia sangat-sangat molek, sangat-sangat mulia, akhlak dia pun baik. Sangat-sangat mulia. Dan lagi pula Sayyidah Khadijah ni, Tok Mulu dia perempuan ni pun sangat-sangat baik. Lalu itulah cerita dia kesan itu kepada ayah dia. Ayah dia boleh terima. Boleh terima. Jadi manakala dia hak itu pilih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak duduk bersama dengan keluarga ni, ayah dia pun kelik, tak ada gapo. Jadi tak ada duka cita gapo dak, tak ada luka gapo dak. Jadi dia pun penuh hati, tak apalah anak dia ni duduk tempat molek. Tempat comel. Tempat yang baik. Tempat yang baik yang anak dia duduk ni, maka dia pun boleh terima. Bila dia boleh terima itulah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puas hati. Budak ni boleh dia sebab ayah dia ni sudah duduk dah, sudah tanya dah dengan dia saat itu. Jadi ayah dia saat itu rela dah beri kepada dia. Nabi pun jadi puas hati. Sebab dia pun tak tahu juga kata budak ni mari macam mana, sebab dia ni terima daripada Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah pun orang hebah dia tak tahu kata budak ni orang pergi sambal ambil, orang pergi curi ambil, tak tahu. Dia mau beli bawa mari hebah kepada dia, dia pun terima atas dasarnya orang beri gitu ya. Nabi pun begitulah. Maka bila ayah dia sudah terima dah, sudah bagi izin dah kepada Nabi kita, sudah bagi izin dah anak dia saat itu, maka Nabi pun serenuklah dia. Bila serenuk han itu, dia pun nak jaga hidup royak kepada arak-arak Quraisy lah. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, ishhadu annahu ibni yarithuni wa arithuhu. Itu dia. Nak royak kata Nabi saat itu, dia serenuk. Dia bangga boleh budak ni, dia pun pergi kecek dengan suara besar-besar kepada puak Arab Quraisy saat itu. Dia kata, ishhadu, saksikanlah. Saksikanlah gapo, annahu ibni, ni anakku ni budak ni anakku, yarithuni wa arithuhu, ia boleh mempesakai akan aku dan aku boleh mempesakai akan dia. Dalam ni kata wa kana yatufu ala halqi Quraisy. Jadi Nabi hak itu dia berjalan keliling ikut tempat orang duk beripung puak-puak Quraisy duk tempat mana ramai-ramai, dia nak pergi royak wi tahu kata budak ni anakku. Budak ni anakku. Nak wi puak ramai-ramai ni boleh tahu kata hak ni anakku. Sudah jadi anakku, sehingga Nabi tabannahu, Nabi pun bubuh bin Zaid bin Muhammad.
Zaid bin Muhammad. Jadi duk guna Zaid bin Muhammad lah. Sedangkan Zaid ni bukan anak Muhammad. Tu dia. Zaid ni bukan anak Muhammad. Nah, tapi Nabi guna Zaid bin Muhammad. Mu tahulah. Kata ni anak aku ni. Ni anak aku ni, Zaid ni anak aku ni. Budak comel, budak berjuruh, budak molek, rajin kerja dan mudah suruh dan taat kepada arah-arah. Jadi seronok dia. Manakala nak royak kata di sini nak royak kata Nabi apabila dia bubuh bin kepada dia saat itu ya bangsa budak saat itu kepada dia, maknanya anak dia lah. Anak dia walaupun budak ni anak akak, anak pera je. Tapi Nabi bin kepada dia. Maka suatu hari nak royak kata ayat Al-Quran ni turun ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya nak menerangkan kata tidak boleh tabani sama sekali. Tidak boleh bin kepada seseorang sama sekali. Itu dia. Jadi di sini nak bin tak boleh di sini, yang mana kita tahu kata riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Anak Saidina Umar sendiri tak tahu juga. Sebab anak Saidina Umar nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dia tubik mari, dia duk dengar dah orang duk panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maka dia sangka kata Zaid ni anak Muhammad Sugati. Ibnu Umar itu sendiri. Dia kata kan, qala berkata ia Ibnu Umar. Dia kata ma kunna nad'u Zaid bin Harithah. Kami tak pernah panggil Zaid bin Harithah illa Zaid bin Muhammad hatta nazalat al-ayah, sehingga turun ayat. Duk panggil Zaid bin Muhammad lama mana dah. Bawa kata turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Itu dia. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Itu dia. Nah, kita tengok dalam ayat. Jadi dalam ayat ni bagi tahu kepada kita, katanya dalam ayat ia kata ud'uhum li abaihim. Panggilkanlah akan mereka itu li abaihim, turut bapak-bapak mereka. Itu dia. Turut bapak mereka. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Ia lebih adil, lebih betul di sisi Allah. Ni suruh panggil turut bapak. Jangan duk panggil bapak ikut si. Jangan duk panggil bapak ikut si. Kita bimbang sangat-sangatlah duk panggil bapak ikut si ni. Kita takut panggil bapak tu, panggil bapak ni, jadi kita duk bin dengan demo tu, duk bin dengan demo ni. Misalnya kita nama Wan Syukran misalnya. Bin Asma. Sedekah ayah kita nama Aziz. Pas kita hidup bin ataupun kita duk bangsa dengan lain. Kita bukan Wan misalnya. Kita pergi bangsa dengan lain misalnya. Tu orang panggil tak boleh lah. Sebab orang panggil kita kena bangsa kepada ayah kita. Kita bangsa kepada ayah kita. Tu nak rakyat kata. Masalahnya kita nak guna bin, kita nak guna bapak. Kita kena bapak kepada bapak kita sendiri. Maka Nabi SAW, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi bila ayat kata ud'uhum li abaihim, panggilkanlah mereka itu turut bapak-bapak mereka. Jangan panggil yang lain lah. Kita panggil yang lain, jadi orang panggil punah nasab. Bila punah nasab, ia selerak pesaka. Bila selerak pesaka saat itu, selerak nasab. Dia lagi pula kalau anak perempuan saat itu, orang panggil anak perempuan saat itu yogi kepada apa? Yogi kepada aurat. Aurat saat itu tak sipir dah, tak jaga dah. Sedangkan aurat kita sudah belajar dah, kita sudah menututi ilmu dah. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i ni boleh buka iaitu muka dengan dua tapak tangan berdasar pada ayat kata wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ni kena kepada muka dan dua tapak tangan.
Jadi nak royak kata itu kepada ajnabi, tapi kalau duduk dalam keluarga kita sendiri, tu khilaf pula dah. Di sisi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali kata atas pusat bawah lutut dalam keluarga kita. Nah, dalam mahram kita kata dalam keluarga kita hak itu atas pusat di bawah lutut hak itu, maknanya dua dada terbuka. Tu keluarga kita sendiri. Itu di sisi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di sisi Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, di sisi dia kata mihnah. Nah, Imam Baghawi pun kata mihnah. Jadi nak royak kata mihnah ni, pakai baju tangis kerak. Pakai baju tangis kerak. Lain daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni hijab seperti hijab ajnabiyah. Kita hijab dengan ajnabi macam mana, maka dalam keluarga pun macam itulah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersangat tawarruk lagi dia. Bersangat jaga lagi dia. Jadi tu aurat. Pas kalau kita pakai kita pakai binti, jadi tak tahu kata bapak sebenar ke, bapak asal ke, anak sebenar ke, ataupun anak asal ke, bagi orang luar tengok dia tak tahu dah. Anak dia sendiri tak tahu kata bukan bapak dia tak tahu kata bukan bapak. Dia duk suka kata bapak dia betul-betul lah, sebab binti kepada tu. Kerana duk panggil anak, panggil apa, dia letak nama ni binti kepada dia saat itu, lalu itulah orang panggil hak tu jadi tersusuk. Hak ni hak jadi masalah. Sebab itulah kita nak faham, nak tahu di sini kata di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan. Ni orang panggil tahrimu tabanni. Mengharamkan tabanni. Jadi tabanni di sini haram. Ayat jelas-jelas dan nyata-nyata, ud'uhum li abaihim. Memanggilkanlah mereka itu turut bapak mereka. Kalau bapak nama Aziz, kita kena guna Aziz bapak kita. Kita jangan guna yang lain daripada Aziz. Itu dia. Ni nak royak kata, perkara-perkara hak Quran datang, hak Quran royak saat itu, kita kena turut Quran. Kita kena turut Quran. Sebab Quran ni, huwa aqsatu indallah. Itu lebih, orang panggil lebih betul, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi di sini, ayah-ayah dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita saat itu tak keliru lagi. Nak royak kata besar tak besarnya salah saat itu. Kita pergi pakai bin kepada bapak yang bukan bapak kita saat itu. Jadi orang panggil salah dalam agama. Salah dalam agama. Balah mana kita kembali klik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni ibu dia musyrikah. Ibu dia ni daripada musyrikin Mekah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat-sangatlah mulia. Dia ni masuk dalam kata 10 al-asharatul mubasysyirina bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah satu daripada tu. Jadi Sa'ad di sini dia katanya, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man idda'a ila ghairi abihi, siapa yang dakwa, siapa yang bangsa diri kepada selain daripada bapaknya. Dia tak bangsa kepada bapak dia sendiri, dia bangsa kepada bapak lain. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi walhal, dia tahu kata bahawasanya bukan bapak dia. Bapak dia ni misalnya bapak dia nama Aziz misalnya, lepas dia dipakai bapak lain misalnya. Jadi di sini nak ayat kata wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun, maka syurga ke atasnya haram.
Nak royak kata haram dengan syurga. Hak ni orang panggil hadis rawahul Bukhari, hadis sahih. Hadis sahih. Tu nak royak kata. Jadi tak ada kira lah ayah kita nama gapo. Nah, ayah kita nama gapo, kita kena bubuh nama ayah kita. Nah, kita kena bubuh nama ayah kita. Bukan kita hak ni tu kita tak suka lah ayah kita ni. Nah, berakhir bining kok golok, misal kita kata bining kok hajai kok nu bining kok krabi kok nu supaya berlaku pada negeri Malaysia ya, pada masa lepas 2-3 bulan dulu. Nah, jadi nikah sama adik kakak. Apa boleh nikah sama adik kakak? Tu kisahnya nak royak kata ayah suka bining situ, bining sini, kahwin situ, kahwin sini. Sampai kan anak sendiri tak tahu kata adik kakak. Dan lagi pula tak ada pakai bin ayah tu. Tak ada pakai bin kepada ayah. Tak tahu kata ayah tu duduk mana, tak tahu kata ayah tu siapa. Maka menikah sama. Nah, sama adik kakak. Orang panggil pak tu lah, mak lain-lain. Lepas tu baik anak. Bawa kata boleh anak 2-3 orang. Nah, pergi ziarah adik-beradik, pergi ziarah waris-waris saat itu pada hari raya gapo. Soal pergi mari tanya pergi mari adik-beradik, kena adik kakak sendiri. Bila kena adik kakak sendiri menikah kena adik kakak ni, orang panggil tercerai. Walaupun dia tak cerai sekalipun, dia jadi tercerai. Sebab apa? Sebab nikah adik kakak. Nikah adik kakak ni dia tak sah nikah adik kakak, tapi kerana tak tahu tu orang panggil nikah tu nikah. Nah, nikah fasid dah lah. Jadi rusak nikah tu. Jadi terpecah. Bila terpecah di sini, nak buat kano ni. Nah, nak duduk mula boleh tak? Tak boleh dah lah. Sebab adik kakak ni. Nak jadi suami isteri boleh tak? Tak boleh dah. Sebab adik kakak ni. Pak anak dia tak ada pelik gapo agama ni, manakala kita tak tahu, orang panggil isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Bila isbat pada nasab, dia isbatlah pada pesaka. Jadi nasab boleh pakai nasab dia. Pesaka, pesaka ni tu boleh ambil pesaka dia. Tu orang panggil hak pesing syubhat ni, hak pesing keliru-keliru macam ni. Ada dalam tempat kita, ada duk berlaku di tempat kita. Sebab itulah nak royak kata kita, ayah kita nama gapo, kita binlah kepada ayah kita. Kita jangan tinggal ayah kita. Kita bin kepada ayah kita sebab lebih selamat. Lebih selamat. Kita jangan pakai bin orang lain sama sekali. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut jelas dan nyata saat itu haralah daripada bumi syurga. Kalaulah kita pergi pakai bin yang lain. Maka di sini satu riwayat daripada hadis hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul la targhabu an abaikum. La targhabu an abaikum. La targhabu. Raghiba dengan maknanya. Raghiba di sini kita kena tengok. Kelimah raghiba ni kita kena tengok di mutaaddi dia. Dia mutaaddi dengan haraf ja dia tu, haraf ja dia tu anka ataupun fi. Kalau raghiba fi dengan maknanya suka, kasih. Kalau raghibaan dengan maknanya benci. Tu raghibaan ni benci. Kalau raghiba fi tu suka, kasih. Maka di sini dalam hadis ni dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la targhabu an. Tu la targhabu an maknanya raghibaan ni dengan makna benci. La targhabu an abaikum. Mu jangan benci bapak-bapak kamu. Mu tak seben kepada bapak kamu, mu jangan benci bapak-bapak kamu. Apa boleh mu tak seben kepada bapak kamu? Bapakku ni berakhir bining, berakhir kahwin, berakhir nikah, hidup situ menikah situ, hidup sini nikah sini. Aku ni benci bapakku, tak saya pakai ben kepada dia. Tu jadi masalah. Tak leh dalam agama ni, tak leh. La targhabu an abaikum. Mu jangan benci nikah dengan orang panggil, mu jangan benci daripada bapak-bapak kamu. Jangan benci. Jangan benci pula. Mu jangan mu jangan benci. Jangan benci. La targhabu di sini raghibaan dengan makna benci. Jangan benci. Tu dia. Sebab bila benci mu tak bubuh bin kepada dia lah.
Maka hak tu salah. Faman raghiba an abihi, dalam hadis kata faman raghiba an abihi, barang siapa yang benci daripada bapaknya, maknanya benci bapak dia hal itu, fahuwa kufrun. Tu berat lagi. Tu dia. Jadi haram daripada bumi syurga tu pun teruk dah. Sebab itulah kita hal itu kita pakailah bin ayah kita. Tu kita jangan pakailah bin yang lain-lain lagi. Ayah kita kadang-kadang kita tengok tak sama dengan kita, tak sama dengan kita, tak setuju dengan kita, tak cocok dengan kita, hal itu kita benci kepada dia. Tak boleh. Dalam agama ayat Quran jelas dan nyata, ud'uhum li abaihim, panggilkanlah mereka itu turut bapak-bapak mereka. Janganlah menjadikan bapak kamu hak itu belakang daripada dia. Tak boleh. Kita kena panggil kena bubuh bin hak itu kepada ayah kita. Jangan kita bubuh bin kepada orang lain. Itu dia. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, masalah tabanni ni besarlah masalah ni dalam masyarakat kita, dalam rumah tangga kita, dalam mujtama kita hak itu. Sebab orang kita apabila tak ada boleh anak, hak tak ada boleh anak tu lah, hak tak ada boleh anak hak itu, bila ia boleh anak, ia bin kepada dia, binti kepada dia. Kalau anak tina, ia binti kepada dia. Kalau anak lelaki, dia bin kepada dia. Sebab ia nak jadi serah dengan dia sungguh, jadi anak dia sungguh. Kalau undang-undang tu dia buat secara undang-undang tu boleh kira, tapi agama tak boleh sama sekali. Sebab orang panggil ma yatarattab alaihi, maknanya bagi hak sakut lepas pada ni pula, sakut masalahnya hak keturun ni. Hak keturun ni, hak saka, dan lagi pula hak wali dan hak aurat. Hak aurat. Sebab itulah kita bagi tahu di sini supaya ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita tak keliru dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu tak terasa kata benda tu salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun guna. Kita pun guna. Kalau kita duk guna dah, kita ukarlah. Kita buat tubik lah. Buat tubik lah. Kita gunalah ayah kita. Kita gunalah ayah kita. Kalau kita nak guna keturunan supaya Imam Syafi'i tu, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tak apalah orang panggil kita nak bangsa kepada Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia guna Syafi'i. Nak bangsa kepada Syafi'i, Imam Syafi'i. Tu dia nak bangsa kepada Syafi'i. Hak ni hak masalahnya orang panggil kadang-kadang keturunan hak itu keturunan orang gapo. Orang biasa, maka biasalah. Orang hak biasa ada pangkat cara dia. Orang hak tak ada pangkat di segi nama tu pun ada juga. Ada hak guna cik, ada hak guna hak guna wan pun ada, hak guna nik dan sebagainya. Tu dia. Jadi kalau ayah kita bukan daripada nik, ayah kita bukan daripada wan, kita nak bubuh wan apa? Ayah kita bukan daripada cik, bukan daripada said dan sebagainya, kita nak bubuh apanya? Sebab itulah kita hak ni tu, kita turut cara-cara hak dikandak sungguh. Turut cara-cara hak dikandak. Lepas tu sehingga mana yang kita duk cerita di sini. Sehingganya Zaid bin Sabit Zaid di sini nak royak kata Zaid bin Muhammad pada asalnya. Jadi di sini manakala ayat ni turun, ayat ni turun, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi manakala ayat ni turun, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun arrohlah sahabat-sahabat. We tahu kepada sahabat-sahabat kata, ya lalu tu tanya Zaid, ayah yang mari dulu, ada cara nak ambil awak dulu. Ayah nama gapo? Nama Harisah.
Jadi nama Harisah maka letaklah semula Zaid bin Harisah. Tu dia. Daripada Zaid bin Muhammad tu kepada Zaid bin Harisah. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu hak masyhurnya nama Zaid tu ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit yang kita sudah maklum bahawa Zaid bin Sabit ni adalah penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila wahyu datang hak ni tu, nah wahyu datang dia juru tulis. Quran datang dia juru tulis. Zaid bin Sabit juru tulis. Tulis kod batu, tulis kod pelepah-pelepah tamar, tulis kod kulit-kulit binatang, tulis kod belulai-belulai dan sebagainya. Zaid bin Sabit juru tulis. Nabi nak hantar surat pergi kepada raja. Nah, Raja Najasyi. Nah, Raja Parsi, Raja Rom. Nah, raja di mana tempat saja. Nah, Nabi saat itu guna Zaid bin Sabit juru jadi penulis. Tu Zaid bin Sabit. Nak royak kata Zaid yang masyhur ada Zaid bin Sabit. Zaid yang kita duk cerita ni, Zaid bin Muhammad ni, jadi manakala ayat turun, maka dia tukarlah. Sehingga sehingga letak nama dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Tanya dia siapa ayah kamu, bapa nama gapo, dia pun jawab kata nama Harisah. Lalu itulah panggil nama dia Zaid bin Harisah. Tak ada panggil Zaid bin Muhammad dah lah, panggil Zaid bin Harisah. Tu dia. Jadi Zaid bin Harisah. Lepas pada ayat turun panggil Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni masih lagi bersera dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi saat itu hijrah pergi ke Madinah, dia pun sertalah pergi sekali lah Madinah tu. Lepas pada tu duduk berapa lama dia pun hijrah pergi ke Madinah, sehingga duduk dengan Nabi di sana. Satu hari saat itu dia pun berasa nak berumah. Siapa dewasa dah lah dia ni, siapa dah masa dia berasa nak berumah. Mari dah berasa nak berumah tangga. Lalu itulah dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nak berumah tangga Zaid ni. Maka Nabi pun tak ada apalah, mencarilah orang perempuan mudah-mudahan dapat duduk dalam rumah tangga saat itu, dapat kebaikan di dalam rumah tangga, mencarilah kena siapa, duk kena kepada siapa, duk nak kepada siapa, mencari. Lalu itulah usaha cari mari saat itu jumpa seorang perempuan. Boleh menikah dengan seorang perempuan, nama dia Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Manakala Zainab binti Jahshin saat itu, orang panggil Zaid, kena kepada dia, kira dengan keluarga dah lah. Nak rakyat kata Nabi, duk berasa kata ning anak, berasa orang panggil sera terhadap anak pera lagi lah. Nak rakyat kata dia ni walaupun tukar dah nama jadi Zaid bin Harisah, pun duk berasa lagi, duk bersera lagi dengan anak pera saat itu. Jadi Nabi lah cara dia nak berumah saat itu, Nabi pun tak ada apalah pergi cari. Maka boleh seorang perempuan nama dia Zainab binti Jahshin. Maka duduklah dua tu, duduk saat itu sehari dua, duduk seminggu dua saat itu. Tak nak tenang molek. Baru-baru tu sedap lah. Baru-baru pergi mari pergi kot tu dua, klik kot ni dua, hadap kot tu dua. Pergi mari saat itu serenok molek. Apa kita lah baru-baru panggil adik abang, baru-baru hadap kot tu, hadap kot ni. Orang baru menikah dah ke. Boleh seminggu dua minggu, nampak Zaid sore dah lah. Pelik ni, kok mana ni boleh sore ni, klik sore ni, ada dia tak ada kecek gapo. Apabila suruh pergi klik, pergi kepada rumah isteri, pergilah, jangan nak main duduk sore gitu, kena duduk dengan isteri. Nasihat mari, dia pun pergilah. Pergi duduk tak banyak hari, duduk sehari dua, klik mari pula dah, sore pula dah. Kok mana sore ni? Tu, kerana tak dua ni. Royak dah lah, nak tak boleh ni, royak cerita Zainab binti Jahshin ni gini. Nabi kata tak boleh duk turut sangat lah buku keluarga tu. Tak boleh duk turut sangat. Jadi kita ni tu banyaklah sabar, kita jangan gaduh becek, jangan gaduh cerah. Kita ni usahalah boleh duk sabarlah, ada salah sikit sebanyak tu. Tu nasihat Nabi. Jadi nak royak kata duk gi Zaid duk gi hak ni tu tak boleh gi juga. Bila masuk dalam keluarga dia hak ni tu tak boleh nak terima gitu, tak boleh nak terima gini. Lalu itulah akhir su nak royak kata
Bila Zaid hak ni tu pergi bersama dengan isteri dia hak ni tu, seni tak seni hak ni tu Nabi duduk di rumah, ayat turun dah. Jadi ayat turun beritahu kepada Nabi SAW, dia katanya kalau Zaid hak ni tu tinggal isteri dia, mu ambillah isteri dia buat isteri kamu. Suruh Nabi pula ambil isteri. Nah, bila Zaid saat ni tu tinggal isteri dia, dia suruh Nabi ambil. Kalau kita kira Nabi sendiri pun mikir, siap, suruh dia sendiri ambil. Suruh dia sendiri ambil, nantilah puak-puak kafir saat ni tu tengok dia ni, oh Muhammad ni teh anak menatu dah lah, buat bini, buat isteri. Tu dia panggil apa tu? Nah, nak royak kata ajaran Tuhan ni orang panggil tujuan agama ni banyak cara lagi. Nah, siapakah isteri Zaid sendiri tu Tuhan suruh Nabi ambil. Buat apa tu? Haning nak royak kata anak akak. Nah, nak royak kata anak akak, dan lagi pula orang duduk di bawah dia saat itu, kalau tak ada kena rana, nah orang ni bukan turunnya dia, bukan orang sakut paut dengan dia. Nah, nak royak kata bukan sekadar kata duduk bawah jaga dia saja dak. Bahkan nikah kahwin pun sah nikah. Boleh nikah. Tengok sebab tu nak royak kata anak akak tu. Walaupun kita berasa kata anak kita, ia harai petulak juga. Nah, harai petulak juga sebab apa? Sebab ia tak ada kena rana dengan kita. Sebab itulah Tok Sri bin kepada kita. Sebab itulah Tok Sri binti kepada kita. Sebab dia hak ni tu benda hak sakut dengan dia. Nah, nasab bukan nasab kita. Pesaka dia tak boleh makan. Aurat kita dengan dia tak boleh. Dan lagi pula wali, nak ambil wali kita tak boleh. Sebab itulah. Jadi walaupun orang gelar orang anak menatu dia, Muhammad ambil anak menatu dia sendiri, tapi di sisi Allah sah nikah. Apa boleh kata sah nikah? Tu nak ayat kata tak ada kena rana. Tak ada kena rana sekali. Sebab itulah. Nah, buku binti ni kita jangan buat mudah-mudah. Nah, jangan buat mudah-mudah. Kita jangan bangsalah diri kita ni kepada bukan bapak kita. Nah, kita jangan bangsakan anak hak ni tu kepada kita, bukan anak kita sedekah. Anak pera kita, nah anak perempuan pun jangan bangsa kepada kita, anak lelaki pun jangan bangsa kepada kita, jangan bin kepada kita, jangan binti kepada kita, sama sekali. Tu dia, sama sekali. Jadi Nabi manakala ambil Zainab binti Jahsyin lepas daripada Zaid san itu meninggal, Zaid san itu cerai, Nabi pun ambil buat isteri dia. Zaid tak ada sesagap apa belah. Nah, ayah akakku ambil bekas isteri aku pun, aku tak ada sesagap apa, sebab aku ni tak ada susah tak ada suka mula lagi dah, tak ada cocok mula lagi dah dengan isteri aku ni. Lalu itulah Nabi ambil buat isteri. Bila Nabi ambil buat isteri dia, isteri Nabi hak lain-lain lagi, hak ramai-ramai lagi. Apa kata Zainab binti Jahsyin masuk dalam majlis ramai-ramai saat itu serta dengan isteri-isteri lain, pakak kelih kepada dia, duk tengok pada dia. Bawa tengok kepada dia, dia pun berasa malu juga sebab dia pada asalnya anak menatu dak ke. Tiba-tiba Nabi dia ambil dia pun dah buat isteri. Kalau istilah orang kampung kita dia panggilnya ikan wei makan anak. Ikan wei makan anak ni berat deh. Ikan wei makan anak ni berat. Padahal orang panggil sah pada hukum. Bila sah pada hukum, orang nak kata rana pun, nak kata rena pun, kita tak ada berasa takut, tak ada berasa malu. Sebab Tuhan sudah susung dah. Nah, kebaikan di belakang hari. Tu dia. Nak menerangkan kepada kita kata, benda ni janganlah kita buat mudah-mudah. Sebab apa? Sebab dia sakut paut dengan harta benda, sakut paut dengan pesaka, sakut paut dengan titih baris keturunan, sakut paut dengan wali-wali dan sebagainya. Jadi banyak perkara. Lalu itulah. Jadi Nabi paksa kena ambil. Terpaksa. Nak royak kata bila Tuhan suruh ambil, maka dia ambil. Bila ambil saat ni tu, isteri dia berasa malu lah. Bila malu tu lah, isteri-isteri hak Nabi yang lain lagi pakak duk tengok, duk kerling pada dia, dia rasa cerah. Bila dia rasa cerah, dia pun keluar perkataan hak ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ano? Dia kata zawwajakunna ahlukunna wa zawwajanillahi min fawqi sab'a samawatin. Nikah puakmu ramai-ramai ni, keluargamu sendiri nikah. Aku ni Tuhan nikah aku dengan Muhammad ni. Maknanya aku ni nikah dengan Nabi ni, Tuhan nikah aku. Puakmu
Nikah tu keluargamu sendiri. Nah, juru menikah wi. Aku ni Tuhan yang menikah aku. Tu hebat dia. Nah, tu Zainab binti Jahshin. Jadi nak royak kata Zaid bin Harisah ni, nah dia akhir suk dia meninggal dunia lah. Meninggal tu belum daripada Nabi pada tahun ke-8. Sebab tahun ke-8 hari Patah Mekah tu. Nah, hari Patah Mekah tu belum daripada nak mari buka Mekah, berlaku peperangan Mu'tah. Nah, berlaku peperangan Mu'tah. Jadi Nabi hantar tentera-tentera pergi kepada Mu'tah saat itu. Mu'tah ni nama satu muhafazah yang ada di dalam Urdun, ada di dalam Jordan, saat ni dalam Urdun saat itu. Nah, Mu'tah ni, jadi kita pernah menututi ilmu di sana. Pernah kita tengoklah tempat berlaku peperangan Mu'tah tu. Maka Nabi hantarlah tentera pergi ke Mu'tah. Lepas tu tokoh-tokoh barisan depan tu termasuknya 3 orang tokoh hebat-hebat. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, dan lagi pula Zaid bin Harisah. Maka 3 orang ni gugur dalam medan perang. Tu Zaid bin Harisah salah satunya. Nah, anak akak Nabi. Yang keduanya iaitu Ja'far bin Abi Talib, dan yang ketiganya Abdullah bin Rawahah. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, bagaimanakah demo ni sudah gugur dalam medan peperangan? Nak bawa kelik mayat dia ke ataupun nak tani di sana? Lalu itulah Rasulullah tanya keluarga Ja'far ni, keluarga Ja'far nak metak balik. Nak metak balik itulah Nabi kata, bila Ja'far saat itu orang bawa kelik mari, kerana dia ni sangat-sangatlah susah keluarga dia, jadi nak metaklah jiran-jiran bagi Ja'far tu tolonglah buat makan. Kerana adik-beradik dia ni tu, keluarga dia tak ada dah duk gaduh dengan Ja'far ni. Jadi di situlah jadi orang kita tu ada kata duk buat makan tu kerana Nabi sebut macam tu. Sebenarnya hak tu ia tak ada sakut dengan orang duk buat arwah pada kali. Itulah lebih kurang. Jadi nak royak di sini kata, kita kena jagalah sangat-sangat keturun ni. Masalah tabani ni nak jaga turun ni kita. Jangan duk bin rata-rata gitu. Jangan duk bin rata-rata gitu. Jadi syarat suruh kita jaga 5 perkara, daruriyatil khams. Suruh kita jaga, kulliyatil khams suruh kita jaga. Gapo tu? Yang pertama iaitu agama. Ad-din. Tu ad-din yang pertama. Yang kedua an-nafs, diri. Kita kena jaga diri kita. Yang ketiga al-aqlu, akal. Yang ketiga akal, kita kena jaga akal kita. Yang keempat an-nasl, keturunan ni kita kena jaga keturunan kita. Yang kelima al-mal, harta kita. Apa boleh royak itu? 5 perkara ni kita kena jaga. Ad-din ni, agama ni. Kita tengok 2-3 hari ni agama. Duk tunjuk dalam sosial, orang boleh tengok dalam media, kita duk boleh tengok saat itu. Nak royak kata orang jinyok Quran. Siapa akan tunjuk orang duk boleh tengok kata-kata saat itu, kita merosakkan agama kita. Merosakkan agama ni orang takut sangat-sangat. Kita kena jaga agama kita. Yang kedua, kita duk tengok satu lagi masalahnya, jaga diri. Diri kita ni diberi amanah kepada kita, kita kena jaga diri kita. Diri kita lah, akhlak kita lah, perangai kita. Nak royak kata, hak suruh jaganya diri kita. Diri kita tengok di hari ni, manusia ni dia tak saya diri dia. Saya kan tengok dia duk sak kot tubuh dia. Sak kot tubuh dia. Kita tengok orang lelaki pun sak kot tubuh, orang perempuan pun duk sak kot tubuh. Jadi dalam mata hadis yang sebut kata la'anallah 3 perkara tu. Buat bulu kening jadi kecil halus tu. Dan lagi pula takwin gigi, dan lagi pula buat sak kot tubuh tu. Siapakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia guna la'anallah wa la'ana Rasulullah ni bukan biasa. Sebab itulah kita ni kena jaga. Kuliah 5 ataupun daruriyat 5. Tu yang kedua. Yang ketiga akal kita. Akal kita, apa kita nak merosakkan akal kita? Kita memabukkan, kita makan perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama, perkara-perkara mabuk, dan perkara yang merosakkan kita macam air ketong dan sebagainya. Hak tu orang panggil merosakkan akal kita. Tu yang ketiga. Yang keempat nasal. Nasal ni hak kita duk cara pada malam ni. Pada perjumpaan kita ni.
Haram tabanni ni sebab dia banyak perkara. Benda sakut paut dengan dia ni banyak perkara. Tu dia. Kita nak bangsa diri kita kepada yang mulia, lagilah. Aku ni keturunan Syekh Daud gapo. Kita nak bangsa, tak ada gapo kita nak bangsa. Tapi orang panggil, kalau di sana tu tak ada kalau kita hak ni tu orang masih lagi duk keliru kata kita ni anak siapa ni. Tu orang panggil tak bolehlah kita bangsa jadi turut bangsa dia. Kalau ayah kita hak ni tu bukan keturunan daripada daripada demo tu demo ni, kita tak bolehlah nak keturunan yang tu yang ni. Sebab itulah kena jadi jelas sikit. Kena jadi jelas sikit. Jadi kita pakailah Quran. Sebab Quran ni ia royak jelas dan nyata. Yang last sekali iaitu harta. Harta ni kita jaga. Jaga rumah kita, jaga kereta kita, jaga harta benda kita, jaga tanah kita, jaga segala-gala. Kita kena jaga duit pitih kita kena jaga. Kita jangan mudah-mudah dengan 4-5 perkara yang kita bagi tahu ni. Itulah lebih kurang tu saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan yang kita sudah mengetahui ni kita jagalah. Jangan kita mudah-mudah dalam kita nak bangsakan anak tu kepada kita, ataupun kita tu kepada siapa-siapa yang bukan daripada keturunan kita. Sebab apa? Sebab 2, 3, 4 perkara kita duk royak tu nanti rusak pula. Dalam agama susah. Susah nak kira. Demon ini siapa nak jadi wali dia? Demon ini siapa nak makan pesaka dia? Tu orang panggil susah. Sebab itulah kita turutlah cara-cara hak dibentangkan oleh agama, hak diaturkan oleh agama kita. Kalau kita turut agama, kita turut jalan dia, kita dapat selamat. Kita dapat selamat dan berjaya. Maka kita pun tak panjanglah. Tak panjanglah perjumpaan kita. InsyaAllah kita berjumpa semula. Maka sekadar tu saja. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.